Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video pada kali ini, saya akan sentuh mengenai penerangan mengenai exam. Exam apa? Okey, kali ini saya akan sentuh mengenai exam yang bakal diadakan pada 16 hari bulan Februari 2021 ini, iaitu exam penolong pustakawan grade S29. Ramai tak yang dapat untuk exam kali ini? Tahniah kerana anda terpilih daripada ribuan calon yang memohon. Anda harus rasa bertuah dan buat persediaan sehabis baik, sebab peluang ini bukan senang nak dapat. Jadi jangan sia-siakan peluang ini dengan tidak membuat persediaan exam dengan lebih baik. Bagi anda yang baru, nama saya Megat Syafrizul daripada Dr. Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe yang ada di bawah video ini untuk tidak terlepas video-video yang kita keluarkan. Channel ini banyak menghasilkan video-video untuk beri tips untuk exam SPA, tips temuduga, tips penulisan resume dan sebagainya. So pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di sebelahnya untuk tidak terlepas notifikasi video-video yang kita keluarkan. Okey, jom saya teruskan mengenai penerangan exam untuk penolong pustakawan grade S29. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, video ini saya hanya fokus untuk section A untuk exam penolong pustakawan S29. Untuk video section B, saya akan keluarkan dalam masa 1 hingga 2 hari lagi. Okey, sengaja saya asingkan video section A dan section B agar anda tidak keliru. Okey, kerana kalau saya combine kedua-dua dalam satu video, anda mungkin keliru dengan terlalu banyak info-info penting yang anda perlu tahu. So, lebih baik anda fokus untuk satu saja terlebih dahulu. Okey, jom kita teruskan. Okey, sebelum saya explain secara lebih lanjut mengenai section A untuk exam penolong pustakawan S29, saya nak explain sedikit mengenai format exam, kerana saya ada banyak dapat pertanyaan di WhatsApp, di Telegram dan juga di email yang bertanyakan mengenai format exam ini. Okey, untuk pengetahuan anda, exam ini akan diadakan pada 16 hari bulan Februari tahun 2021 bermula jam 2.30 petang hingga ke 3.30 petang. Dia akan ada dua section, iaitu section A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda ada 25 minit untuk menjawab 20 soalan, dan juga section B, di mana anda ada kefahaman mana section B ni adalah kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Kesemua section ini adalah dalam bentuk objektif. So anda tidak perlu hantar dalam pengiraan ataupun membuat essay untuk section B. Okey, jelas kedua-dua ni adalah dalam bentuk objektif. Okey, jom kita teruskan. Okey, section A, exam penolong pustakawan S29. Okey, untuk section A ni, daripada 20 soalan ini, dia terpecah kepada 4 pecahan. Okey, 4 pecahan untuk section A, exam penolong pustakawan S29. Okey, untuk pecahan pertama. Pecahan pertama adalah berbentuk penyelesaian masalah, di mana anda beri satu artikel pendek ataupun pernyataan masalah dan juga satu soalan untuk menguji kefahaman anda ataupun analisa anda terhadap artikel ataupun pernyataan masalah yang diberikan. Untuk atasi pecahan sebegini, saya nasihatkan anda supaya baca soalan terlebih dahulu sebelum baca artikel ataupun pernyataan. Sebab bila anda dah baca soalan, dalam fikiran anda ada sedikit idea nak cari apa dalam artikel tersebut ataupun nak cari apa di dalam pernyataan tersebut. So ini akan menjimatkan masa anda dengan banyak sekali. Anda harus ingat dalam section A ni, masa tu amat penting. Pengurusan masa tu amat penting. Sebab anda ada hanya 25 minit untuk menjawab 20 soalan.
So ada lebih kurang 1 minit lebih sikit untuk satu soalan. So jika anda spend lebih daripada 1 minit untuk setiap soalan tu, so anda akan ada masalah untuk habiskan ke semua 20 soalan yang ditanya. Okey, saya harap anda jelas untuk pecahan pertama ini. Kemudian untuk pecahan kedua, pecahan kedua ni menginterpretasi data, di mana anda mungkin diberi satu jadual, graf atau plot, di mana anda akan diuji kebolehan analisa data anda. So anda perlu pantas untuk baca graf dan buat analisa berdasarkan soalan yang diberikan. Soalan mudah ni tak memerlukan anda menekan kalkulator, di mana pecahan kedua ini akan menguji kebolehan kecepatan anda untuk analisa data. Okey. Kemudian untuk pecahan ketiga ni agak mudah, agak simple. Dia lebih kepada bentuk asas ataupun logik matematik, ataupun dia banyak tanya formula-formula asas matematik. So anda perlu mahir setiap formula-formula yang biasa dalam matematik, seperti conversion ataupun penukaran unit daripada meter ke sentimeter, sentimeter ke meter dan sebagainya. Alright, kemudian untuk pecahan ketiga. Pecahan ketiga ni dia memang agak mudah, tapi kalau mereka yang lemah matematik memang akan ada masalah untuk pecahan ketiga ini. Okey, kemudian untuk pecahan keempat. Pecahan keempat ini dia bentuk IQ test. Pecahan keempat ini untuk pengetahuan anda, dia banyak membunuh masa calon-calon. Sebab kalau calon dia lemah dalam IQ test, di mana dia mungkin lemah, dia mungkin dia tak biasa untuk lihat soalan IQ sebegini, dia akan spend terlalu banyak masa terhadap suatu soalan dan akan menyebabkan dia kekurangan masa untuk menjawab ke semua 20 soalan yang ada. Okey, untuk pecahan keempat ini anda perlu pantas. Anda perlu pantas membaca dia punya flow, ataupun dia punya aturan nombor-nombor sebegini. Okay, untuk contoh ini kan, anda boleh nampak kan, dia bagi satu nombor sebegini, satu pola nombor sebegini, dan minta anda bagi nombor seterusnya. So anda perlu pantas lihat perbezaan di antara satu nombor ni. Contoh nombor pertama dan nombor kedua ni, lihat apa dia punya perbezaan. Mungkin bahagi ke, tolak ke, ataupun campur. Okay, anda boleh lihat perbezaan nombor sebelum dan nombor selepasnya untuk agak apa nombor yang dia ditanya tu. Okey, itu kalau dia bagi nombor sini lah. Biasanya dia bagi nombor ini, ataupun dia bagi satu macam gambar rajah ataupun bulatan, kotak-kotak, dan minta anda teka kotak seterusnya ataupun bintik seterusnya dan seterusnya. Okey, itu untuk pecahan keempat. Okey, ini adalah keempat-empat pecahan yang ada dalam section A. Okey, saya ulang balik. Untuk pecahan pertama, anda perlu faham dan jelas mengenai penyelesaian masalah. Okey, memberi satu artikel pendek sebegini dan ditanya apa penyelesaian masalah yang diberikan. Untuk pecahan sebegini, untuk pecahan pertama ini, anda perlu, saya nasihatkan anda baca soalan terlebih dahulu sebelum baca dia punya artikel. Okey, ini untuk pecahan pertama. Pecahan kedua, anda perlu interpretasi data, yang anda perlu analisa jadual, graf dan sebagainya. Anda perlu pantas juga untuk bahagian kedua ini. Dan kemudian bahagian ketiga, pecahan ketiga, anda uji lagi asas matematik, asas formula matematik. Anda perlu mahir beberapa formula asas dalam matematik. Dan kemudian pecahan keempat ini yang banyak menekan calon, yang banyak menyebabkan calon buang masa. Sebab kalau calon yang tak biasa menjawab soalan SPA, mereka akan ada masalah lah untuk IQ test ini. So saya nasihatkan untuk anda yang lemah dalam matematik ataupun IQ test ini, anda cuba cari banyak soalan exam SPA yang lepas dan cuba buat latihan seberapa banyak yang boleh. So bila anda buat latihan nanti, anda akan nampak dia punya flow ataupun dia punya
pattern soalan SPA. So anda akan lebih yakin dan confident nak jawab exam nanti pada 16 hari bulan Februari nanti. Okey, ni adalah keempat pecahan yang ada dalam session A. Okay, saya anda jelas keempat pecahan ini. Kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Nanti saya akan cuba menjawab pertanyaan anda. Alright, jom teruskan. Okey, ini adalah merupakan antara topik-topik popular ataupun topik yang biasa ditanya dalam section A. Okey, topik yang biasa adalah pecahan ringkas, conversion, peratus, kenaikan ke seterusnya, dan formula, laju, persamaan linear, kecerunan dan sebagainya. So, anda boleh cuba buat latihan topik-topik yang saya beri ini. Okey, so saya terlupa Okey, bagi anda yang nak download slide ini, anda boleh klik link yang saya tinggalkan di ruangan description. Okey, anda tak perlu salin. Dan just terus klik link tu dan download slide yang saya sedang tunjukkan ini. Okey, saya harap anda jelas untuk section A ini. Sebab section A ini penting penting untuk exam anda. Okey, memang terlalu penting. Anda perlu faham sejelas-jelasnya mengenai section A ini. Okey, antara tips yang saya boleh berikan untuk anda lepas section A ini, anda perlu buat latihan ataupun menjawab soalan latihan section A ini seberapa banyak yang boleh. Okey, seberapa banyak yang boleh. Cuba cari past year question ataupun soalan exam jawatan yang lain dan cuba buat latihan. Dan nanti akan memberi keyakinan kepada anda untuk menjawab exam pada 16 April nanti. Okey, bagi anda yang tidak mempunyai ataupun tidak dapat mencari soalan-soalan exam SPA, saya nasihatkan anda dapatkan koleksi exam, koleksi soalan exam yang kita keluarkan ini. Okey, ini merupakan contoh soalan yang kita buat berdasarkan kepada exam SPA. Dalam ni ada banyak contoh soalan yang anda boleh buat latihan. Kemudian, satu yang istimewa yang paling istimewa, jika anda dapatkan koleksi soalan yang kita keluarkan ini melalui link yang saya beri ini, anda akan dapat satu e-book khas untuk exam penolong pustakawan grade 29 secara percuma. Okey, ini e-book percuma ini saya akan e-book khas untuk penolong pustakawan ini saya berikan percuma kepada mereka yang dapatkan koleksi soalan ini melalui link yang saya berikan. Okay, www.tipsdaya.com/pustakawan. Anda boleh terus dapatkan sekarang kedua-dua koleksi soalan ini untuk dapatkan secara percuma e-book khas untuk penolong pustakawan grade S29. Okey, untuk pengetahuan anda, kesemua contoh soalan ini dah dalam bentuk e-book ataupun soft copy, di mana anda akan dapat link download selepas anda buat bayaran nanti. Okey, anda boleh terus mulakan study hari ini juga. Anda akan dapat dapat link download tu dalam masa 1 hingga 2 jam. Alright. Okey, saya harap anda jelas mengenai contoh soalan ataupun rujukan soalan yang anda boleh dapatkan. Okey, saya rasa sekian dulu untuk video pada kali ini. Bagi anda yang belum lagi join channel Telegram khas untuk penolong pustakawan S29, saya nasihatkan anda berbuat demikian sekarang dengan klik link yang saya tinggalkan di ruangan description ini. Di mana dalam channel Telegram ini saya banyak berkongsikan tips-tips terbaru dan juga beberapa contoh soalan cara percuma yang anda boleh buat latihan. Namun kalau anda tidak ada Telegram, anda juga boleh sertai email list percuma ini, mana saya juga akan berkongsikan tips dan contoh soalan yang sama ke email. Okay, anda boleh buat demikian dengan klik link ini yang saya juga tinggalkan di ruangan description. Okay, saya ulang balik, kedua-dua link ini saya tinggalkan di ruangan description, mana nanti anda boleh pilih lah sama ada untuk join channel Telegram ataupun boleh join email list, ataupun anda boleh juga join kedua-duanya, tak ada masalah. Okay, alright, kita jumpa lagi dalam video session B yang akan datang, yang mungkin saya akan keluarkan 1 atau 2 hari lagi. Saya harap anda buat persediaan sebaik mungkin untuk exam ini. Alright,
Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.